Selamat pagi, nama saya Chong Ki Chong. Saya akan menerangkan tentang bahasa utama di dalam Malaysia, yaitu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di dalam Malaysia dan salah satu bahasa penting di dunia. Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, terdapat lebih 300 juta orang menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa Cina atau bahasa Han telah dikenali sebagai bahasa yang paling suka di dunia. Hal ini lantaran bahasa Cina boleh dibahagikan kepada lebih 80 kategori. Di samping itu, bahasa Tamil merupakan bahasa klasik dan mempunyai tradisi kesastraan yang baik tetapi suka dikekalkan sejak lebih 2000 tahun lalu. Akhirnya, marilah kita belajar perkataan mudah dengan menggunakan bahasa lain, seperti terima kasih. Terima kasih diucapkan dengan bahasa Cina ialah xie xie, dan bahasa Tamil merupakan nandri. Selamat pagi Puan, nama saya Nyo Jun dan hari ini saya akan memperkenalkan makanan tradisional masyarakat Cina, yaitu tangyuan. Tangyuan biasanya dimakan pada musim perayaan masyarakat Cina seperti Tahun Baru Cina ke-15, yaitu Cap Gomeh atau Festival Tongcut pada bulan Desember. Cara membuat tangyuan ialah mencampur tepung pulut dengan sedikit air untuk membentuk berbola dan dimasak. Kalau tangyuan sudah masak, ia akan timbul. Tangyuan boleh dibuat sama ada berisi dengan inti yang manis atau tidak manis seperti kacang dan coklat atau tanpa isi. Pada zaman dahulu, jika keluarga miskin, tangyuan yang dibuat akan lebih kecil dan di dalamnya tidak ada isi. Bagi keluarga yang lebih kaya, tangyuan yang dibuat akan lebih besar dan di dalamnya ada isi. Nama asal tangyuan ialah Yuan Xiao. Namun, semasa pemerintahan Yuan Shikai dari tahun 1912 hingga 1916, mereka tidak menyukai nama Yuan Xiao karena ia kedengaran seperti Yuan Xiao yang bermakna Yuan Shikai musnah. Jadi, ia memberi perintah untuk mengubah nama tersebut dari Yuan Xiao kepada tangyuan. Makna nama baru ini ialah bola bulat dalam sup. Bentuk tangyuan yang bulat melambangkan kebersamaan dan persatuan keluarga. Itu saja daripada saya, sekian. Selamat sejahtera Puan Sarah dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini saya akan memperkenalkan satu kuih nyonya, iaitu kuih ondeh-ondeh. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah minyak masak, tepung pulut, kelapa parut, gula melaka, daun pandan, warna hijau, vanila, perisa pandan. Jom, marilah kita bersama-sama memulakan proses pembuatan kuih ondeh-ondeh. Put your hands on my back, boy. Lead me to the brightest of my days. Wrap your arms around me, boy. Give me all the comfort that I crave, and I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you, follow you. I will follow you anywhere, anywhere you go. I'll follow you, I'll follow you. Twelve seconds later. Talk to me. Spill the secrets you've been keeping. Tada! Inilah kuih ondeh-ondeh yang terasa. Berdasarkan sumber sejarah,
Kuih ini berasal dari Jawa di Indonesia dan pada masa itu kuih ini dipanggil sebagai Wak Melaka kerana ia menggunakan gula Melaka. Tetapi pada hari ini nama kuih ini telah bertukar pada kuih onde-onde disebabkan kemunculan orang Baba Nyonya. Oleh itu, kuih ini telah dikategorikan sebagai salah satu kuih tradisional Baba Nyonya di Indonesia. Saya berharap anda semua boleh mencuba kuih ini dan sekian, terima kasih. Sekarang saya akan memperkenalkan makanan-makanan tradisional India. Yang pertama adalah roti canai. Roti canai merupakan satu makanan kegemaran di Malaysia. Ia dimakan sebagai makanan pagi, tengah hari, petang dan malam. Sering kali dimakan bersama dengan teh tarik atau teh ais. Biasanya dihidangkan dengan kuah dal atau papu atau kari dengan sambal ikan bilis. Penggunaan perkataan canai dalam bahasa Melayu di belakang roti adalah hasil dari tingkah laku pencanai roti tersebut dalam melepaskan, menganginkan dan menebal dough roti. Ada juga yang menyata perkataan canai di belakang roti. Ini asalnya dari nama bandar Chennai, India. Disebabkan ramai pencanai roti ini kebanyakan berasal dari sana pada ketika kebanjiran orang India di Malaysia. Roti canai dibuat dari adunan yang biasanya terdiri dari lemak, tepung dan air. Dough berulang kali diuli, dihimpit, diminyaki dan dilipat sebelum membentuk lapisan. Kemudian, ratakan berbola dough sehingganya menjadi nipis, biasanya dengan membuang berbola dough di permukaan rata. Dan pada akhirnya, dough tersebut akan dililitkan menjadi simpul dan diratakan sehingga terdiri daripada kepingan dough nipis semasa memasak. Selamat sejahtera kepada Puan Sarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chen Yunru dan saya akan memperkenalkan makanan tradisional masyarakat Melayu iaitu rendang ayam. Perkataan rendang dalam bahasa Minangkabau bermaksud teknik memasak yang memerlukan tempoh yang agak lama dan bukan sahaja digunakan untuk memasak daging, malah juga sayur-sayuran dan sebagainya. Rendang merupakan hidangan ayam atau lembu yang berasal daripada Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Selain itu, rendang juga sesuai dimakan bersama dengan nasi intik. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan rendang ayam ialah daging ayam, santan, kerisik, daun kunyit, daun limau, bawang putih, bawang merah kecil, cili merah, halia, kunyit, buah keras, lengkuas, kayu manis, serai dan bunga lawang. Proses-proses memasak rendang ayam adalah seperti yang berikut. Pertama sekali, tumbuk bahan-bahan rempah yang telah disediakan. Selepas itu, goreng bahan-bahan rempah yang telah ditumbuk sehingga kelihatan kekuningan dan berbau wangi. Kemudian, masukkan ayam dan tambah air sedikit. Didih selama 5 minit. Masukkan santan dan didih sehingga kering. Kemudian, masukkan kerisik, daun kunyit dan daun limau yang telah dihiris halus. Gaul sehingga rata dan siap. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap anda semua boleh mencuba makanan ini. Sekian, terima kasih. Mari kita lihat satu permainan tradisional Cina yang bernama Mahjong. Inilah muka bernama Mahjong. Tada! Permainan ini berasal dari China dan biasanya dimainkan oleh 4 orang. Permainan ini bukan sahaja menguji kepintaran dan juga menguji strategi dan keupayaan untuk mengira. Ada kajian juga menyatakan bahawa permainan mahjong boleh mencegah penyakit seperti penyakit Alzheimer. Nice. Nama saya Anando dan hari ini saya akan memperkenalkan permainan tradisional Cina iaitu Catur Cina. Perkataan xiangqi diterjemahkan sebagai permainan gajah. Bentuk catur ini telah dimainkan selama berabad-abad di seluruh China. Walaupun baru mulai terkenal di barat, xiangqi mungkin dimainkan oleh lebih banyak orang daripada permainan papan lain di dunia, termasuk catur antara bangsa barat.
Di atas papan catur Cina ada satu sungai, yaitu ini, yang memisahkan dua sempadan. Ini Jiang dan Shuai, yaitu Panglima. Ini Shi ataupun cendekiawan. Ini Xiang ataupun gajah. Ini Ma ataupun kuda. Ini Che ataupun kereta. Ini Hao ataupun meriam. Dan ini ialah Bing ataupun askar. Panglima boleh bergerak secara lurus ke hadapan ataupun ke tepi. Tetapi Panglima boleh bergerak dalam istana sahaja. Macam itu. Untuk Shi ataupun cendekiawan, dia boleh bergerak secara ke penjuru, tetapi dalam istana sahaja. Xiang boleh bergerak dua kotak penjuru, tetapi tak boleh menyeberang sungai. Kuda boleh bergerak secara bentuk L, satu kotak ke hadapan dan dua kotak ke tepi. Kereta boleh bergerak secara lurus tanpa had ke sini, dia boleh ke sini. Askar boleh bergerak secara lurus satu kotak ke hadapan. Dan jika askar menyeberang sungai, askar boleh bergerak ke tepi ataupun ke hadapan. Untuk meriam bergerak secara kereta. Untuk makan, meriam akan melompat satu unit dan makan unit di belakang. Objektif permainan ini adalah untuk memaksa menangkap panglima musuh. Cara pertama ialah panglima musuh diserang dan tidak ada cara untuk melarikan diri, atau panglima musuh tidak berada dalam ancaman segera, tetapi tidak ada tindakan yang boleh dilakukan. Jom, marilah kita tengok sesuatu permainan tradisional, iaitu congkak. Permainan congkak merupakan sejenis permainan Melayu tradisional dan wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Permainan ini dimainkan oleh dua orang dan matlamat adalah untuk mengumpul biji-biji congkak di rumah dan giliran menampak akhir. Oh, yes! Sebagai tambahan, nama congkak dipercayai berasal dari perkataan bahasa Melayu conggak yang bermaksud penyeraan mental. Dunia